Saya ada seorang anak lelaki. Yang tadi kesnya macam tu lah. Kes membatalkan pertunangan memang perkara mengingkari perjanjian dari segi syaratnya memang haram. Berdosa tu kita mengampun kepada Allah lah. Kita cakap sekarang bukan pada konteks dosa. Kita bercakap dalam konteks hukum dunianya tadi. Punishment tadi tu. Maknanya penalty tu. Maknanya memang wajar. Kerana ini boleh mengurangkan perbuatan yang boleh senang dengan mudah memutuskan perjanjian pertunangan, kerana ini imej kepada masyarakat penting. Sebab ia menjaga kehormatan keluarga itu sendiri, air muka seseorang. Dan ia termasuk dalam perkara yang Islam letakkan sebagai salah satu 5 asas perkara yang dipelihara oleh Islam melalui undang-undangnya. Kehormatan, maruah, nama baik. Ya. Yang kedua tadi soalannya, saya ada seorang anak lelaki tidak sah taraf. Saya bincang tadi dengan sahabat kita ni yang bagi sekretah ni, tidak sah taraf ni maknanya dalam istilah sekarang ni anak luar nikah lah. Yang sekarang kan didaftarkan ada surat beranak semua dengan berasingan seperti yang kita pernah sebut sebelum ni. Anak itu dijadikan anak angkat atas nama bapa tiri saya. Atas nama bapa tiri saya. Saya ada seorang anak lelaki tidak sah taraf. Anak di luar nikah tadi lah, kata penanya ni. Dan anak itu dijadikan anak angkat atas nama bapa tiri saya. Makna maksudnya dibinkan aku ni ya. Dibinkan kepada si lelaki dia, bapa tiri kepada yang bertanya ni. Tanya ni perempuan lah kalau gitu barangkali ya. Wallahualam, bapa tiri. Pasal kita mungkin lelaki juga ya. Yang pentingnya ginilah soalannya, seorang ini mengambil anak luar nikah sebagai anak angkat. Persoalan di sini ialah dia binkan kepada nama dia, pasal nama bapa tiri dia yang ambil ni. Jadi persoalannya, apakah hukumnya? Bolehkah ia dilakukan? Jawapannya, ambil anak angkat tu tak kira walaupun dia anak luar nikah, boleh ambil anak angkat. Seperti anak yang sah nikah juga boleh jadikan anak angkat, tak ada masalah. Cuma dari segi membinkan tu, bila dijadikan angkat sebagai atas nama tu, atas nama bapa, maknanya dibinkan kepada bapa tadi, kepada si lelaki ni, tak kira lah bapa tiri ke, bapa benarkan seseorang tu, itu tak boleh. Ini yang banyak berlaku sekarang ni. Anak yang tidak luar nikah pun tak boleh ya, dibinkan kepada bapa angkat, baik lelaki ataupun perempuan. Dan ini yang berlaku kepada Nabi SAW apabila Zaid bin Harisah menjadi anak angkat Nabi ya, daripada kecil lagi menjadi pembantunya, kemudian jadi angkat Nabi. Maka datanglah hukum itu dalam surah Al-Ahzab tu, yang Allah kata ma kana Muhammadun aba adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Maknanya Zaid tidak boleh dibinkan dengan Nabi lah ya. Dan kemudian tu bila Zaid menikah dengan Zainab binti Jahash seorang daripada keturunan Quraisy lah, manakala Zaid ni dia asal daripada keturunan hamba, tapi dah jadi merdeka lah maknanya tu kan. Maka mereka hidup tidak selesa kerana beza kelas tadi tu. Walaupun memang dah Islam pun, tapi maknanya perasaan sosial tu memang ada peranannya dari segi maknanya hubungan baik antara suami isteri. Kalau perempuan tu berketurunan orang yang bangsawan, kita orang tinggi, lelaki orang biasa, memang timbul masalah lah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i pun bila orang nak menikah tu kena, banyak mazhab Islam pun kena ada perseimbangan. Dia kata kufu dari segi keturunan. Bukan makna memandang rendah, tapi kerana dia ada masalah dari segi sosial, dia ambil kira supaya jangan. Jadi akhirnya bila mereka ni tak selesa, maka dicerai, mana Zaid menceraikan isterinya tadi, dan Nabi diperintah Allah menikahi Zainab. Maknanya kita kata menantu angkat lah. Bagi nak mengatakan bahawa isteri anak angkat, di mana anak angkat tak ada apa kesannya dalam hubungan seseorang antara bapa angkat dengan anak angkat. Kalau anak biasa, anak sendiri lah maksud saya, bukan angkat, maka memang menantu
bekas menantu tak boleh dinikahi oleh bapa mentua, walaupun katakan anak dia menceraikan atau anak matilah, misalnya anak lelaki dia mati, balu kepada anak lelaki dia tu, maknanya tak boleh dinikahi oleh bekas bapa mentua, kerana dia maknanya dah haram selama-lamanya, itu maksudnya. Tapi kalau pasal dia anak angkat, tak ada kena mengena, dia cerai saja, maka janda dia boleh dinikahi oleh Rasulullah dan diperintah Allah menikahi Zainab. Kerana implikasi hukum syarak nak mengatakan bahawa anak angkat nombor satu tidak boleh disandarkan kepada bapa angkat. Yang keduanya, tidak ada implikasi hukum haram dari segi menikahi isteri, bekas isteri kepada anak angkat tadi. Jadi kesimpulan di sini, jawapannya tidak boleh membinkan anak sama ada anak luar nikah ke atau anak sah nikah ke kepada seseorang lelaki. Jadi tak boleh lah itu ya. Dia kata cuma macam mana cara. Jadi jika tidak boleh dilakukan, bagaimana caranya untuk saya menyelesaikan masalah ni? Selesai masalah ni, yang pertamanya hanya didaftarkan. Kawan ambil anak angkat sekarang ni undang-undang negara, kena ikut dulu. Kena didaftarkan di bawah, di Jabatan Pendaftaran Negara sebagai anak angkat. Dan seseorang tu hanya bertanggungjawab sebagai guardian, ialah penjaga dia. Mana dia ada hak kata orang tu. Tinggal lagi, ini pastikanlah kalau anak angkat yang diambil tu memang orang Islam, tak ada masalah apalah. Mana kita jaga, kita boleh asuh ikut Islam. Kalau ambil anak angkat orang bukan Islam, anak orang bukan Islam, maka itu dalam negeri kita sekarang ni timbul masalah. Kerana kita boleh mengambil anak angkat, katakan anak orang bukan Islam, kita ambil daripada baru lahir, walaupun anak tu memang sah nikah lah, kita katakan bapa dia, keluarga dia semua tahu, tapi kita hanya boleh memelihara dia sebagai anak angkat. Kita tidak boleh langsung memberi ajaran agama kepada anak angkat yang bukan Islam ni selagi mereka belum berusia 18 tahun. Itu yang ada masalah orang Melayu bila ambil angkat daripada anak Cina. Bila diajar semayang, bawa ke masjid, diketahui oleh orang bukan Islam, ini asal ni anak orang bukan Islam dulu, dia boleh bawa ke mahkamah, maka ibu angkat, bapa angkat melakukan kesalahan kerana melanggar undang-undang negara. Kerana seorang bukan Islam, mu boleh jaga, pelihara sebagai anak angkat, bagi makan, bagi minum, bagi pelajaran, tapi jangan bagi pelajaran agama, jangan suruh buat pelajaran agama, jangan ajak dia sembahyang. Jadi kesimpulan, jangan ambil lah anak angkat orang yang bukan Islam dalam konteks sekarang. Dulu tak apa. Dulu sebelum zaman dulu, sebelum merdeka, awal-awal merdeka dulu pun pasal orang tak ambil peduli hal ni. Sekarang ni masing-masing ambil peduli. Sebab itu orang yang jaga anak dah umur 15 tahun pun dia bawa ke mahkamah, mahkamah mesti memutuskan Musa sebagai bapa angkat ni ada surat, tapi mu jangan ajar dia agama Islam, macam Islam mu salah. Tapi logik kata tuan, bagi makan, bagi minum, tapi ajar sembahyang tak boleh. Itu kesimpulannya. Tapi itu undang-undang negara. Jadi balik kepada yang ni tadi, anak ni orang Islam, cuma anak luar nikah, daftar, tapi tidak boleh dibinkan dengan bapa angkat tadi. Habis nak buh bin siapa? Dalam Islam, dia kata kalau kita tak tahu bapa dia, kena dibinkan dengan Abdullah bin hamba Allah ajalah, atau bin bapanya. Bin apa? Boleh bin bapanya. Bin bapanya apa? Tak. Maknanya jangan dibinkan dengan nama orang yang menjaga dia tu, kerana takut nanti didakwa. Apalagi kalau perempuan, lagi masalah, besok nanti dia kata jadi wali pula. Kemudian implikasinya pula ni, bila anak angkat ni, maka hubungan mahram tak, maknanya tidak jadi mahram lah, maknanya dia orang asing lah. Sebab itu maka soalan yang timbul sekarang ni ialah bila nak ambil anak angkat, hari ni lah untuk memudahkan seorang, tapi ini dah berlaku ni, tak payahlah ambil angkat daripada kecil, anak daripada bawah umur, bayi bawah umur 2 tahun. Itu pertamanya, kerana bayi ini bila disusukan, maka dia jadi anak susuan kepada bapa angkat dan ibu angkat tadi tu. Susu, orang yang menyusu tu pula tu katalah
ada hubungan keluarga dengan bapa angkat tu. Umpamanya lah, yang ambil anak angkat tu, si A tu, katakan adik dia yang perempuan sedang hamil dan ada baru beranak, melahirkan, boleh menyusu, dia susukan anak tu, maka jadi anak kepada adik dia, jadi anak saudara dia lah maknanya. Jadi anak saudara sesusu, itu dia seperti juga anak saudara sebenar. Mana dia jadi mahram kata orang, ya, boleh bergaul bebas. Ataupun isteri dia sendiri. Isteri dia, tapi isteri dia tak mengandung, tak ada apa, tak menyusulah. Kalau tapi kata zaman sekarang ni ada orang perempuan yang tak hamil pun dengan teknologi sains baru ni boleh menjadikan orang perempuan tu mengeluarkan air susu. Jadi dia susukan air susu dia itulah. Cuma yang ni belum tamat hukumnya. Tapi memang air susu betul, memang ada pun. Tapi ada kaul mengatakan dah air susu. Proses air susu berlaku dalam, walaupun dia tak beranak, tapi kerana ada kaedah saintifik biologi yang bolehkan hormon tu jadi macam orang melahirkan anak semua, maka keluar susu. Tapi susu betul-betul perempuan lah. Kalau orang lelaki pula keluar susu, itu tak pakai. Dan anak tadi belum umur 2 tahun, menyusu 5 kali kenyang, cukup, maka dia jadi anak angkat yang sah kerana dia anak susuan. Mana sah jadi pergaulan, tak ada timbul masalah. Itulah penyelesaian. Tapi yang ni tak boleh lah, pasal dia dah ambil anak angkat. Anak iluan nikah ni dia tak sebutkan umur pun, dia pelihara. Cuma dia boleh ambil sebagai anak angkat sahaja. Tapi kita akan jagalah hukum peraturan pergaulan. Bila dia dah besar besok, mana dia bukan boleh bergaul bebas macam adik lelaki dengan kakak dengan adik yang seperti anak kandung. Wallahualam. Tapi nak jadikan angkat tu tak ada masalah. Mana tak ada masalah didaftar sebagai anak angkat, jangan dibinkan sahaja dengan si bapa tadi, bapa tiri ke bapa sendiri, tak kira, tak boleh. Wallahualam. Ustaz. Ya. Boleh saya tanya? Boleh. Hubung dengan anak angkat ni. Ya. Ada setengah orang nanti anak angkat ini dia dilahirkan. Ya. Itu macam mana pula Ustaz? Ya, saya kata dia tak kira lah, dia ambil daripada dilahirkan pun anak orang juga. Dia lahir ke dalam lepas susuan, masa susuan lagi. Dia masa susuan, tapi maknanya dia menyusu ke siapa? Kalau dia ambil anak, katakan si Fatimah, ya, jiran dia. Kalau isteri yang ambil ni, katakan Ali lah, ya. Ali tu dengan Fatimah kan. Bukan, tapi Ali bersejarah Ali tu. Ali itu ambil untuk jadi anak angkat dia. Si Ali ni, kalau isteri si Ali ni sedang katakan menyusukan anak dia sendiri, dia ambil anak angkat tu, katalah pasal dia ni tak ada anak perempuan, anak dia lelaki saja, lahir yang ketiga pun lelaki, tiba-tiba jiran dia tu pula lahirkan anak perempuan, bersetuju nak beri, boleh lah. Maknanya dia, kalau dia susukan dia, maka jadi anak susuan lah. Jadi tidak jadi anak angkat lah tu, anak susuan. Tapi bagi orang Melayu mungkin dia kata anak angkat juga, tapi anak angkat yang tidak ada makna, yang tidak ada halangan dalam pergaulan sebagai mahram tadi tu, antara lelaki dengan perempuan. Kalau dia ambil anak lelaki tak ada masalah lah, tapi dia ada isteri dia pula. Dengan isteri dia ada masalah lah kan. Jadi melainkan kalau disusukan oleh tadi sama ada isteri dia sendiri atau isteri saudara dia, tak apalah, masih lagi dalam lingkungan makna anak saudara susu. Jadi tak haram lah dengan si bapa angkat tu, dan juga dengan anak-anak dia sendiri, kerana mereka dengan anak dia tak boleh pula. Jadi kalau anak dia sendiri dah jadi sepupu ya. Anak ialah anak kita sendiri dengan anak kepada saudara kita yang tak sesuai pun tak boleh. Dia sepupu ajnabi lah, asing lah kan, haram namanya, batal sembahyang. Wallahualam. Itu kedua. Ustaz, jadi tadi Ustaz cakap katakan dalam susuan. Jadi yang bapa tu boleh bin dia tu macam mana? Bin tak boleh juga. Jadi kita nak macam mana kita nak buat? Pasal dia ada bapa dia sendiri. Jadi kita nak buat macam mana tu? Kita dah boleh daripada kecil lagi. Yalah. Kemudian dia dah besar. Kemudian kita tahu benda ni adalah haram. Soalnya kita kalau dia dah disusukan oleh isteri dia, tak haram dah.
Kalau saya kata tadi, contoh tadi namanya, isteri si, katakan anak si Fatimah tadi, ya, ataupun kita ambil suami dia lah, anak si Hasan, ya, anak Hasan tu baru lahir, yang melahirkannya isteri dia Fatimah, okey, diambil oleh si Ali, isteri Ali nama Zainab, okey, macam tu. Kalau sekiranya tadi dia ambil daripada ibu yang menyusukan anak tadi, itu orang tu dia bawa kepada isteri dia yang sedang juga menyusukan anak, itu baru jadi anak susuan dia. Bila jadi anak susuan dia, tak haram dia jadikan anak angkat dia tu, makan anak susuan dia pun. Cuma bila nak menikahkan nanti, kalau sekiranya ada bapa susuan dia, maka susunan tertib itu sajalah maknanya, jadi dia kena menikahkan. Nampak tak? Kalau disusukan oleh si suami, isteri Ali tadi, kalau Zainab tu yang menyusukan anak yang diambil tadi, jadi anak susuan, tak haram. Dalam Islam tu tak haram, dia jadi anak dia dah. Macam Nabi SAW tu ya, kecil lagi, disusukan oleh pertama Suhaibah al-Islamiyah, tak betul sekejap saja, disusukan oleh Halimah. Maka Halimah tu mak kepada Nabi, mak susuannya. Halimah bin As-Sa'diyah kaum Bani Sa'ad. Contoh. Dan memang amalan menyusukan anak orang ni, ini dalam Islam digalakkan. Dia berlaku sebelum zaman Islam, zaman Nabi lagi. Kerana apa? Kerana nak meluaskan lagi lah maknanya tadi hubungan. Jadi dalam Islam anak susuan adalah macam anak sendirilah dari segi hukumnya, mana tak haram lah. Tapi kita tak boleh menikah lah, maknanya pasal dah tak haram bergaul tadi, mana jadi mahram kita dah. Tak batal air semayang lah, anak susuan kita yang perempuan tu. Kalau yang menyusukan tadi isteri kita, tapi kalau mak dia sendiri yang menyusukan, itu tak bangkit lah, itu cuma anak angkat biasa tadi. Soalnya Ustaz, yang saya nak tanya ni, nama tu, nama bin tu, macam mana cerita? Bin atau binti tadi? Yang ditukar pada mak bapa angkat tadi. Bapa angkat yang namanya tu, penamanya bapa angkat. Tapi yang menyusukan siapa itu dulu? Yang menyusu itu kemungkinan isteri bapa angkat tu. Tak boleh kemungkinan lah. Dia ambil waktu lahir. Dia ambil waktu lahir pun? Waktu dilahirkan tu, lahir pun dia ambil. Betul lah dia ambil, tapi masa tu isteri dia adakah sedang menyusukan anak? Kalau kata lah, susu badan ni, cerita ni susu badan. Ya. Kalau misal kata lah, si isteri yang bernama tu menyusukan anak angkat tu macam mana? Jadi anak bin juga. Ini soal dua perkara ni. Satu soal makna dia jadi anak susuan yang tidak haram lagi bergaul. Jadi dah jadi mahram dah. Makna si bapa yang ambil anak tu tak boleh menikahi dia. Bukan dia saja. Anak lelaki dia, anak dia lelaki, anak kandung dia pun tak boleh menikah dengan ini anak ni, pasal dia dah jadi saudara. Itu timbul. Cuma soal bin tadi tu yang timbul ni. Bin tu macam mana cerita dia Ustaz? Wali tu kalau kita ini cerita panjang ni. Kalau misal apa pun terjadi, masalah bapa angkat tu masalah. Dia dah keluar apa? Macam mana? Yang ni saya nak rujuk dulu lah. Betul. Tapi sememangnya di sini wali ni ada gini. Wali keturunan, yang satu wali, ada lagi wali yang susuan tadi. Cuma dia punya tertib tu yang saya nak pastikan betul nanti. Hak kewalian tu siapa yang dulu, nanti itu nak kena rujuk balik lah. Atau kalau ustaz akan datang, suruh dia tanya yang lagi. Biasa dia mengajar ilmu fiqah, dan saya ni jarang mengajar ilmu fiqah. tapi pokoknya yang saya cakap pasal pokok saja dulu. Pokoknya kalau nak jadi anak angkat, nak memudahkan tadi, kena nak cari jalan boleh menyusukan, ambil daripada kecil. Maka itu jadi anak susuan yang sekaligus menjadi mahram. Itu selesai. Tapi soal kewalian ni, wali kepada perempuan tu, kalau kita kata dia ni memang bapa dia ada sendiri. Dari bapa kepada saudara pula ada sendiri. Sekarang yang sini bapa susuan. Itu ialah makna saudara susuan. Itu insya-Allah dengan izin Allah kita jawab masa-masa yang akan datang.